untuk memberkati majlis kita. Mari kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita tengok jemaah kita alhamdulillah ramai alhamdulillah Ustaz. Jadi tanpa menanyakan masa lagi, dengan ini majlis menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sesi kuliah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah Ta'ala berkahi sekelilingnya waktu ketika itu, untuk Allah Ta'ala tunjukkan kepada Muhammad hamba-Nya itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, para guru-guru asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal Rajab, Rajab. Kita sambut Isra Mi'raj lah. Walaupun tarikh Isra Mi'raj ni ulama berbeza pandangan. Okey, cuma yang masyhur, yang terkenal adalah pada 27 Rajab ini, tanggal 27 Rajab. Jadi ini dah masuk 28 lah, dah maghrib kan. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu begitu banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Dan kita pun dah mungkin sedikit sebanyak dah terasa lah suasana. Ini dah nak masuk Syaban kan, minggu depan. Syaban itu kalau orang Jawa dia bulan apa? Unggahan. Unggah. Saya sini ke tempat saya tu sibuklah dengan kedua negara dia. Lepas orang ada, lepas asal ada, lepas urusan banyak. Orang berebut bersedekah kan. Munggah ataupun minta munggah ni maknanya naikkan amalan. Untuk apa? Untuk arwah-arwah ni, mak bapak kita ni kan. Untuk kita nanti rasa seronok, rasa lebih damai bila kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Tuan yang saya kasih rahmati Allah, jadi ayat yang saya baca tadi adalah dalil yang terang, yang jelas daripada Quran dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Muhammad itu memang aku perjalankan dia. Diperjalankan ini, Asra ni diperjalankan. Bukan Nabi itu jalan
terbang sendiri, tak mampu, tapi dibawa kan oleh tiga orang ni, ataupun tiga makhluk Allah ini yang suci ya. Sebab Allah Ta'ala sebut pun Allah Ta'ala itu suci. Subhana, maha suci Allah. Nak ngadap dia pun ni bukan kalang-kalang punya orang, tahu. Sebab itu sebelum Isra dan Mi'raj ini berlaku kepada Nabi, Jibril dia belah lagi dada Nabi. Berapa kali Nabi ini dibedah dadanya? Berapa kali? Yang pertama ketika Nabi kecil kan, main-main dari Jibril datang dibelah, dicuci dengan air zam. Yang kali ini pun nak jumpa Allah, kau dah sebut tu Subhana, maha suci Allah. Betul? Jadi nak panjat langit nanti ni, nak lepas Sidratul Muntaha ni, bukan orang yang kotor-kotor, tak boleh. Tiga makhluk suci itu. Satu siapa? Jibril alaihi salam. Jibril ni semua orang tahulah, malaikat ni dia tak dosa kan? Tak dosa. Dia suci. Lagi satu apa? Buraq, bara alif qaf, buraq. Barqun asalnya, iaitu kilat, laju dia pun suci dia. Binatang antara keledai dan kuda. Keadaan dia itulah yang disebutkan oleh dalam hadis itu. Maknanya kuda bukan keledai, bukan antara itu. Ada lagi tak buraq? Sekarang ni ada lagi tak? Ada lagi? Tak ada, tak jumpa dah. Tapi ada orang lukis-lukis tu kan. Itu ilustrasi saja, bayangan saja lah. Dah tak ada buraq tu, tak ada. Sekali itu je lah. Apapun peristiwa ini, antara hikmah besarnya, tuan-tuan dah biasa dengar kan peristiwa Isra Mi'raj ni. Namun antara perkara ataupun hikmah paling besar dia apa? Antaranya yang pertama, Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi, bagi makan angin tu. Kita dah sebut bagaimana cuti sekolah ni, makan angin kan seronok. Tapi kita tak boleh lah pergi langit kan. Makan angin kita bolehlah rata dunia. Auckland dah pergi ya. Brisbane dah pergi, Tokyo dah pergi. Ni kali nak pergi mana pula ni kan? Nak pergi Turki. Duit banyak dah pecing kan? Jalan lah. Mudah-mudahan dengan berjalan itu menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa disebut antara hikmah Isra Mi'raj ini? Nak tenangkan, nak damaikan hati Rasulullah. Kerana sebelum peristiwa itu Nabi berhadapan dengan tiga perkara yang amat sukar, ataupun tahun yang disebut, pernah dengar kan tahun apa nama dia? Tahun sedih, Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa duka cita? Mula-mula tongkat pertama Nabi mati. Siapa? Isteri dia meninggal dunia. Namanya siapa? Siti Khadijah ke Khadijah? Ada Siti? Ada Siti? Tak ada. Siti itu Melayu bubuk. Bagi saya dalil nas, tarikh, sebut Siti tak ada. Kalau baca Zanji pun tak ada. Siti itu ingat tak? Siti itu perkataan Melayu, asalnya Arab sebenarnya. Sayyidatun, ibu. Bubuh ya, ta, sin ya, dal, ta marbutoh, ta bulan. Sayyidatun, ibu. Nak sebut ibuku ataupun ibu kita, buka ta, kedua menalik Sayyidatuna. Kalau ibuku bubuh ya, Sayyidati. Kan orang Melayu kan malas. Sayyidati, Siti. Senang sebut Siti. Itu asalnya. Tak ada Sayyidati. Semua isteri Nabi. Ibu Nabi nama apa? Ada Siti? Tak ada.
Isteri Nabi lagi, Aisyah. Siti Aisyah ke Aisyah? Aisyah saja, tak ada Siti, tak ada Siti. Okey, mati Khadijah ni, tongkat nombor 1 ni. Aduh, perit perit. Tak lama kemudian mati pula tongkat nombor 2 sebelah kiri dia. Siapa? Yang jaga dia ni, paman dia. Siapa nama dia? Abu Talib pula mati. Habis dah, habis. Tu dua sedih kan. Dan yang ketiga ni, dia punya climax dah. Orang-orang Quraisy, orang kafir ni apa? Dia balon dah cukup-cukup. Khadijah tak ada. Orang yang antara yang paling dihormati ketika itu, siapa pakcik dia kan? Abu Talib. Betul? Dah tak ada dah. Dah cukup-cukup. Di balik batu Nabi tengah solat, di buburnya perut unta tau. Yang busuk babat-babat tahi itu diletak kepada Nabi. Sampai mereka nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedih tuan. Nabi tak cakap apa lah. Kodrat setakat mana manusia kan. Tapi kita pelik bukan pelik lah. Nabi ni dia boleh minta doa mustajab kan pada Allah. Tapi tidak. Sebab dia nak didik, nak ajar umat dia. Betul? Apa itu perjuangan ikhtiar kita sebagai manusia. Nak mencapai satu matlamat, perkara besar kan, bukan senang-senang. Nabi pun pergilah keluar ke mana. Ini cerita sebelum apa? Sebelum Nabi naik langit kan, Isra Mi'raj. Kenapa? Nabi pergi mana? Pergi Taif. Jauh 100 km. Jauh tuan. Bukan dekat. Dengan harapan orang-orang Taif ni dapat terima agama Islam ini. Namun apa? Tak ada sambutan. Tolak, dibaling juga baling kan. Berdarah Nabi. Kesian. Nak sebarkan agama ni. Berdarah. Sampai Jibril dia tengok Nabi kan, dia pun rasa kesian sangat. Jibril kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau netes darah kau ke bumi, aku akan beranakkan orang Taif. Tapi dia tak berani buat. Sebab umat siapa? Umat Nabi. Kau tak ada hak. Kalau netes lah, Nabi cepat-cepat usap darah di kaki. Takut Jibril hempak orang-orang Taif. InsyaAllah sayangnya kan. Padahal tolak agama tu. Nabi sambil mengadu kepada Allah, balik berjalan dengan penuh duka cita. Satu orang pun tak terima ajaran Nabi, agama kita Islam. Allahumma ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu padamu dha'fa quwwati. Aku ni tak ada kekuatan ya Allah, kata kan. Lemah kuatnya. Wa qillati hilati, kata. Sikitnya usaha aku ni. Dia salahkan diri dia, tuan-tuan. Itu Nabi. Itu banyak pengajaran. Kita tak dapat apa-apa, jangan salahkan orang tau. Kita salahkan diri sendiri. Muhasabah diri sendiri. Itu pengajaran besar itu. Padahal Nabi itu maksum, betul? Tapi dia masih jadi seorang hamba yang suka menyalahkan diri sendiri untuk jadi hamba yang benar-benar apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawani 'alan nas, ya Allah, hinanya aku di kalangan manusia. Diorang baling tahi, baling batu, baling tulang buat aku. Aku ni utusanmu ya Allah. Ngadu jalan-jalan. Itulah Allah Ta'ala kan, dia bagi. Allah Ta'ala memang janji dalam surah Al-Insyirah, Alam nasrah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta dengan kesusahan, kepayahan itu bakal menjelma kesenangan. Itu yakin. Nabi susah dulu kan? Susah tuan. Dalam perjalanan balik itu dah mula lah. Apa dia? Nabi sambil
Jalan balik dia baca. Baca Quran. Tiba-tiba turun ayat Quran surah Jin. Allah Taala mula apa? Nak tenangkan Nabi ni. Satu rahmat besar dalam peristiwa ini. Tak sangka Nabi kan apa? Allah Taala turunkan ayat apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin kata, bila turun ayat itu Quran, jin kata apa? Sesungguhnya kami dengar istama'a nafarun minal jin. Sebahagian jin ni dia dengar apa? Bacaan Quran Nabi. Qur'anan ajaba. Satu bacaan yang amat menakjubkan. Sebahagian besar jin masuk Islam. Nampak tu hikmah dia. Seronok kan Nabi? Seronok dapat. Lega dia. Tak dapat orang yang masuk dapat hidayah, tapi jin dapat masuk, dapat hidayah. Sebab kita ni besok di akhirat, yang duduk neraka atau syurga siapa? Dua dia je lah kan? Jin dan manusia, betul? Ada lagi? Ya? Jin aja kan? Jin dengan manusia tu? Jin dengan manusia je yang duduk atau sama ada syurga ataupun neraka. Setan iblis? Setan tu jin lah. Jin yang jahat namanya setan, iblis. Jadi dua je. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali kerjanya hanya semata-mata beribadah kepada aku Allah Taala. Dua je. Jin dapat, alhamdulillah, seronok Nabi. Tapi tuan-tuan, dah kedudukan besar. Apa dia? Balik nak sampai Mekah, nak masuk Mekah, orang Mekah dah alah, dah tahu dah. Nabi balik, Muhammad balik, mereka bebas. Abu Talib tak ada, betul? Macam mana nak masuk ni? Nak balik tak boleh. Nabi minta pertolongan. Adalah Allah Ta'ala lorongkan hati satu bangsawan Quraisy yang lebih hebat. Namanya siapa? Kafir lagi dia gitu. Kafir dia. Siapa dia? Adi bin Abi Hatim. Adi bin Abi Hatim ni tak lama lagi lah kan dia akan masuk Islam. Tapi ketika ini dia kafir lagi. Jadi kafir ni yang menolong siapa? Menolong Nabi masuk semula ke Mekah. Sampai Mekah, kepenatan Nabi kan, jauh jalan tau. Terbaring tidur di hijir Ismail tu, tidur. Ketika itulah satu riwayat mengatakan apa? Jibril pun datang. Ketika itu dia apa? Dia belah dada Nabi, nak angkat ni, nak bawa mana makanan ni dia tidur. Ya. Anugerah paling besar. Tak ada Nabi yang melepasi langit ketujuh, tak ada, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi di langit ketujuh? Ada kan? Dia jumpa tujuh kan, penjaga-penjaga itu kan, setiap langit tu. Tapi tak ada yang melepasi sampai Sidratul Muntaha, kecuali Muhammad Rasulullah. Dengan tiga tadi tu, Jibril dah cuci cantik-cantik. Janganlah tanya macam mana operate dia Ustaz. Bius lah. Jangan tanya aku itu. Itu kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh buat apa betul? Itu kerja Allah Ta'ala. Nabi dibawa dan Allah Ta'ala sebut tadi kan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Dengar tu ayat tu. Allah tak ada sebut pun nama Muhammad, tak sebut pun Rasulullah. Pangkat Nabi pun dia tak sebut. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang memperjalankan abdul. Apa abdul? Abdi? Hamba. Kenapa Allah Ta'ala hubung hamba? Sedangkan Allah itu maha suci. Tapi yang nak menghadap dia seorang hamba. Kenapa hamba? Saya bagi pilihan tuan-tuan 5 jawapan. Mana yang paling pangkat paling tinggi? Jawab 1 Tun, nombor 2 Tan Sri, nombor 3 Datuk,
Nombor 4 YB. Nombor 5 hamba. Mana paling tinggi? Betul kan? Betul. Muhammad ni tinggi tak dia ni? Hebat tak? Hebat. Tapi Allah Ta'ala kata yang paling pangkat paling tinggi adalah hamba yang benar-benar memperhambakan diri pada Allah. Itu nama, itulah pangkat paling besar. Allah Ta'ala tak sebut Subhanalladzi Rasulullah, tak? Subhanalladzi Muhammad, Subhanalladzi Nabiullah, tak ada, betul? Kan dalam Quran pun penghormatan cukup besar pada Nabi itu. Dalam Quran ada satu panggilan nida, seruan-seruan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu. Lagi ya ayyuhan nas. Ada lagi satu ya ayyuhan nabi. Ada kan? Surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi. Muhammad ni Allah suka hormat, tinggi dia. Kalau nabi lain Allah panggil nama aja, ya Adam, nampak? Ya Musa. Tapi dengan Muhammad tak pernah Allah Ta'ala panggil ya Muhammad. Tapi dengan satu penghormatan Allah panggil ya ayyuhan nabi. Nampak tu? Dalam Isra ni kita jangan kata sebutan hamba itu lekeh dah. Rupanya abdul itu nilainya paling tinggi di sisi Allah. Hamba yang paling tinggi penghambaan dia pada Allah siapa? Itulah Muhammad. Sebab itu dia darjat dia tinggi di sisi Allah. Abdullah bin Mas'ud kan satu hari ini pernah satu habis dengar kan, dia nak tengok macam mana Rasulullah bangun malam kan. Dia ikut, masa tu dia kecil lagi. Dia cerita dalam hadis sahih. Dia tidur, Nabi tengok Nabi tidur, dia pun tidur. Nabi bangun, dia terjaga. Apa dia buat? Dia bawa apa? Dia bawa bejana air untuk Nabi berwudu. Dan ketika itu Nabi kan bacakan doa kan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, jadikan alim kan. Wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan pada Abdullah bin Mas'ud ni apa? Quran. Itu dia orang hebat. Doa tu. Senyum Nabi. Sembahyang dia pun ikut sembahyang belakang Nabi kan. Tengok sembahyang sunat Nabi ni. Sampai dia kata apa? Dalam hadis, aku hampir-hampir melakukan perbuatan yang tak elok. Dia kata. Kenapa? Aku nak duduk je rasa. Aku nak tinggalkan aja Nabi. Kenapa? Nabi sembahyang malam terlalu panjang surah dia. Ini sembahyang seorang ya. Jangan bawa surah jemaah pula. Lari nanti orang balik. Dia kata apa? Nabi sembahyang lepas Fatihah, rakaat pertama sembahyang sunat, Nabi baca apa? Surah Al-Baqarah semua. Kuyur panjang kan? Berapa surah Al-Baqarah? Ada hadis tahfiz ni. Surah Al-Baqarah berapa ayat? 283 ayat. Abdullah bin Mas'ud ingat Nabi nak rukuk, dah sambung lagi. Surah kedua surah apa? Surah Ali Imran. Ingatkan berhenti, sambung lagi Nabi. Surah An-Nisa. 3 surah dalam satu rakaat. Itu yang dia kata aku macam nak duduk gitu dia. Maknanya tak larat. Siapa pun tak mampu menyaingi penghambaan Nabi kepada Allah. Sebab itu title hamba cukup tinggi. Nabi kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya ya Rasulullah, kenapa sampai bengkak-bengkak kaki kau? Ya? Kau kan dah masuk dijamin syurga. Kenapa perlu kau bengkak-bengkak kaki, bangun malam solat, sampaikan tidur kurang begitu? Apa Nabi jawab? Nabi guna perkataan hamba itu. Afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku menjadi seorang abdan, abdul. Itulah yang Allah telah sebut juga di hujung. Jadi dalam ayat seterusnya surah Al-Isra, innahu kana abdan syakura. Allah Ta'ala tak ada sebut innahu rasulan syakura, nabiyan syakura. Nabi sebut Muhammad itu benar-benar hamba yang amat bersyukur.
Ya, Baitul Maqdis. Itu orang kena faham ayat tu. Baik. Dalam banyak-banyak, ini satu hikmah dia kata tadi kan, Allah Taala nak riangkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyaklah kalau nak kita cerita ni tak apa kan. 10 boleh. Saya cakap lagi sikit. Mungkin yang kita kurang terjah dulu. Apa antaranya? Nabi bila Allah Taala kata linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Apa dia tuan-tuan? Siapa pernah pergi langit kan? Nampak tu? Dahsyat langit ni. Langit ni ada berapa? Ada berapa banyak lapis? Ada berapa? 7. Mana ada? Kan tuan selalu baca surah apa selalu baca? Malam-malam. Senang baca apa? Kata nak dapat lepas siksa kubur kan? Baca surah apa? Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a. Dia menjadikan 7 samawat, langit, tibaqa. Keadaan langit itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Siapa yang dah nampak? Nabi Muhammad. Dia tahu kebesaran Allah. Kan? Kehebatan Allah Ta'ala. Bila sebut berlapis-lapis ni, dapat pernah tengok kuih lapis tak? Kuih lapis kan berlapis kan? Lepas merah dia, putih lah, apa yang tu kan? 3 ya? 3 tak 7 pun kan? Kalau 7 tinggi ni. Maknanya saya berlapis begitu. Dia tak begitu. Jangan bayangkan langit itu lapis ni macam kuih lapis. Sebelah ni bilik, sebelah bilik kan? Macam ni bilik ni, sebelah ni itu bilik kan? Satu bilik. Tak. Langit ni dia ada ruang. Daripada satu langit kan? Dia ada ruang. Kenapa? Sebab Nabi akan jumpa apa? Lepas langit pertama, Nabi akan pergi ke mana? Langit kedua. Pergi ke langit kedua. Ya'ruju ilaihi. Pergi ke langit kedua dan jumpa kepada penjaga pintu. Kalau ini rumah ni kita buka macam bilik, mana ada jaga kan? Rumah kita. Ada itu dalam kejar dia. Berapa jarak ya? Nabi pergi makan angin tu jumpa Allah setengah malam dia sekejap. Berapa jaraknya? Satu lapis langit yang Nabi pergi ke lapis yang kedua. Okey, daripada bumi ke langit yang pertama dipanggil sama dunia, langit dunia. Berapa jaraknya? Berapa lama nak pergi tu? Bulan ni melekat kat langit ke tergantung? Matahari tu melekat kat langit ke dia tergantung? Bintang tergantung ada tali tak? Ada. Awak tahu ya pernah pergi? Bodoh. Ya, kehebatan kan? Semua tergantung mesti ada tak? Tali. Melekat mesti ada yang memaut. Betul. Rumah saya ada kat bilik saya. Ada satu bilik tu satu lampu, yang lampunya tu tak ada tali. Lampu tak ada tali. Lampu bulat, dia tak ada unggung. Bukan kenal tu kan? Percaya ke? Saja je. Masih percaya ni. Dia tak ada, tak boleh. Mustahil kan? Tengok yang percaya apa betul ni. Jadi tu hadis palsu. Mana ada semuanya betul kan? Tapi Nabi ditunjukkan Allah bintang-bintang, bulan yang apa? Tak ada apa yang mengatur tu. Jadi begitu sendiri. Dan saya sebut tadi jarak dia tu kan, berapa lama? Dari langit dunia ke langit, daripada bumi ni ke langit dunia kita nampak. Biar itu 6 lagi habis. 7 habis, betul tak? 7 langit lagi, 6 langit lagi. Berapa jarak dia? Ya? Tak tahu berapa ya? Surah As-Sajdah. Kita baca ya? Ayat ke-6, ayat ke-6 ke-5. Yudabbirul amra minas sama'. Allah Ta'ala uruskan dia daripada langit, dia turun. Langit dengan
dengan dunia, yang dicipta dunia dulu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, uruskan turun ke mana? Bumi. Summa dah settle urus dunia ni, ya'ruju ilaihi, dia naik balik. Yaumin, hari, satu hari, kana miqdaruhu, tempoh dia berapa? Cuba sambung ayat ni. Okey, bersama-sama. Apa ni? 1, 2, 3. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, summa ya'ruju ilaihi yaumin kana miqdaruhu al-fasana, 1000 tahun. 1000 tahun tu tempoh mana? Dia turun dan naik. Maknanya satu hala berapa tahun berjalan? 500 tahun. Lawan langit dunia ni ke langit dunia tu jaraknya 500 tahun perjalanan. Tinggi ya? Ya Allah, tinggi. Itu baru satu. Langit kedua 500 lagi tahun sampai langit ketujuh. Setiap langit tu ada penjaga. Siapa kamu? Aku tanya, dah disebut hadis Bukhari besar. Aku Jibril. Dia bawa Nabi kan. Siapa ni? Setiap yang jaga pintu tu, Nabi tu. Ini Muhammad. Siapa Muhammad ni? Muhammad ni utusan Allah. Okey, lepas. Begitulah seterusnya kan, sampai Allah melepasi Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala tunjukkan sungguh-sungguh yang kita panggil alam malakut ni kan, yang kita tak boleh nak bayangkan betapa hebat. Tuan yang saya kasih rahmat Allah Ta'ala. Baik, Nabi berjalan. Kenapa perlu singgah Baitul Maqdis? Buang masa nak transit kan. Naik terus lah daripada Mekah ke mana? Terus. Tapi kenapa hikmah dia? Allah Ta'ala jadikan Nabi ni ke mana? Ke Baitul Maqdis tu. Antara sebabnya supaya apa? Nak bagi tahu kepada semua ni orang Islam ataupun orang kafir yang kamu pelik itu, bahawa Nabi benar-benar di-Isra Mi'rajkan. Kenapa? Dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, Nabi Allah Ta'ala tunjukkan apa? Tunjukkan orang yang sedang berselisih nak pergi Palestin kan, Yaman apa, ditunjukkan. Dan Nabi jawab sebiji bila orang Quraisy tanya, ni ada rombongan ni, Nabi sebut satu-satu. Allah Ta'ala videokan kepada Rasulullah SAW. Dan hikmahnya apa? Kan di Palestin Nabi buat apa? Dia solat berjamaah dengan semua para Nabi. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad. Maknanya apa? Nabi ini adalah penghulu segala Nabi. Dan syariat lain terbatal dengan datangnya Nabi Muhammad. Dia sembahyang ketika itu ikut syariat siapa? Ikut syariat Nabi Muhammad. Maknanya Nabi dulu pun dia akan ikut syariat Nabi Muhammad. Nabi apa yang masih hidup? Nabi Isa kitabnya apa? Injil. Besok dia akan bangun kan? Turun kan? Akhir zaman dia akan turun. Dia sembahyang besok ikut kitab mana? Injil ke Quran? Dia akan ikut Quran juga. Okey. Baik, itu antara pengajaran lah. Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran dia. Yang kedua, apa pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Allah Ta'ala nak uji keimanan kita tadi dengan perkara yang tak logik, tak masuk akal. Sebab itu bila Nabi balik, dia cerita dengan orang kafir kan. Orang kafir cari Abu Bakar. Kawan kau tu kata betul ke? Aku nak dengar. Dia pergi dengar kan, Nabi sedang bercakap tentang peristiwa apa? Isra Mi'raj ni. Terus Abu Bakar kata apa? Apa yang Nabi Muhammad sebut semuanya betul. Itu adalah sebab dia ni digelar apa? Abu Bakar ni digelar apa? As-Siddiq, yang sangat membenarkan
membenarkan. Dan Abu Bakar ni dalam satu hadis tuan, dia akan dapat syurga paling tinggi di antara manusia. Dua orang. Abu Bakar dan Omar. Dua inilah yang Islam jadi hebat ya. Abu Bakar dan Omar, dia duduk syurga tinggi, paling tinggi, tak sama. Dia adalah dia punya makam dia yang tertentu. Tuan-tuan, bila ujian ini datang kepada orang yang ketika itu beriman, mengaku beriman, Muhammad pergi langit jumpa Allah setengah hari. Tuan-tuan, orang yang tak beriman, yang pura, yang imannya ni tak kuat, jadi murtad. Sebab tuan, saya pernah tanya dulu tuan-tuan, ingat tak soalan saya tanya dulu, Allah Ta'ala boleh tak buat Tuhan lagi satu? Tak boleh? Tak boleh ya tu. Jawab cepat, bagus. Ada yang cakap boleh? Tak boleh. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tak boleh buat Tuhan lagi satu? Ya? Sebab kalau Allah Ta'ala jadikan Tuhan lagi satu, yang Tuhan lagi satu itu namanya apa? Makhluk. Dia tidak akan khalik. Betul? Takkan boleh. Logik saya api fikiran tu kan? Itu betul. Sama tak? Zaman Nabi? Ya, dia fikir logik dia, betul? Boleh tak bumi masuk dalam telur? Kalau orang Quraisy ketika itu dia kata apa? Tak boleh. Sebab apa? Dia ikut akal dia. Bumi besar, telur kecil, betul? Tapi nak bagi tahu Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, betul? Kepada Nabi Muhammad ni. Sebab itu yang kafir bertambah kafir dia. Tolak Islam, dan yang Islam ada yang jadi kafir dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dua. Pengajaran yang ketiga yang akhir saya ingat apa dia? Allah Ta'ala didik kita, jika ada masalah maka apa? Solatlah. Okey? Dekatkan diri kepada Allah. Kan Nabi yang akhir tu jumpa siapa? Allah. Dapat ibadat apa? Solat. Maknanya apa? Ada masalah kita ni, ibadat yang paling tinggi. Okey, bangunlah malam kamu, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadulah kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Sebagian malam kamu bangunlah sebagai amalan sunat kan? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nampak tu? Allah Ta'ala kata antara sebab hamba itu darjat makam mahmuda tinggi adalah dia apa? Dia bermunajat pada waktu malam, menangis waktu malam. Tuan-tuan, umur 60, 50 ni sembahyang ataupun baca Quran pernah menangis tak? Ketawa? Pernah tak berdoa umur 60 ni, 70, 50? Pernah tak ketika satu kali kita bangun ke atau sembahyang, seorang-seorang kita berdoa tu kita menangis? Ada tak? Ada tak? Ada ya? Alhamdulillah, bagus. Tapi jangan sebab nangis suami tak balik-balik khusus. Mana ni Allah, suami tak balik khusus lagi. Dia memang menajak Allah, tapi sebab suami tak balik. Suami ni pergi lagi satu rumah ke? Menangis dia tutup-tutup lah kan? Tapi ulama kata bahaya tu. Kalau sekali pun tak pernah sepanjang hidup kita berdoa pada Allah ataupun sembahyang, tak pernah sekali pun kata tu ada sebab lah, rasa perhambaan tadi tak ada langsung, ulama kata amat itu bahaya. Ada penyakit silap-silap. Jadi kita kena perbaiki, beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ketika solat itu, yang ibadat paling tinggi solat ni, kehinaan kita itu di paras yang paling maksimal. Bila? Ketika sujud. Kita punya muka, mata yang orang kata awak cantik lah, muka cantik, handsome, dia terletak di bawah kemaluan ketika kita sujud. Allah Ta'ala bagi tahu hinanya kita di sisi Allah. Kita tasbih, sujud kan?
Baca Subhana Rabbiyal A'la. Kita rendah, Maha suci Allah yang paling tinggi. Subhana Rabbiyal A'la. Ketika kita itu sangat ini. Sebab itu tuan-tuan, antara doa mustajab ini adalah waktu sujud. Tapi kalau sembahyang berjamaah jangan sujud sukati, tak boleh. Kena ikut imam. Kena ingat tu. Imam dah panggil Allahu Akbar kan? Kau jangan sujud lama-lama, buat 50 kali pula. Nanti imam Assalamualaikum baru duduk. Tak boleh. Dia berjamaah, dia ada, dia punya peraturan adab. Wajib ikut imam. Saya selalu sebut ni, sebab nampak lagi. Imam dah turun nak sujud, dia baru apa? Bangun apa? Dia baru bangun daripada rukuk. Walaupun dapat rukuk sekali, imam dah kata Sami Allahu liman hamidah. Bangun. Kau jangan buat 3 kali. Karena prioriti aulawiyah ketika itu mengikut imam. Arahan komando kena ikut. Senang diri, pam, sebiji suara kan. Padahal ada 100 orang tu. Nampak dia ikut arahan. Komando dah ikut ni cara Nabi. Awak senang diri, kejar lagi lah. Orang dah pak, dia baru kena tak, kena pumping kau 100 kali. Kerana apa? Tak walak dengan pemimpin, dengan orang. Ini penting tuan-tuan. Baik, tuan yang saya kasih rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitulah sedikit sebanyak ya imbauan kita kenangan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj, dan banyak lagi ya, yang saya rasa kalau nak cerita pun boleh lah. Bila-bila kita sambungkan. Antaranya apa? Yang Nabi ditunjukkan orang yang apa? Apa ni? Dia garuk muka dengan kuku tembaga. Udah parah lah kan? Makan bayat. Siapa ni? Orang apa? Dosa apa ni buat? Dosa mengumpat. Dosa mengumpat. Mengumpat ni yang paling sedap, tapi dosa. Jangan mengumpat. Makan-makan pun boleh mengumpat. Senang. Sedap kan? Nyantai-nyantai mengumpat. Sedap. Cakap lain boleh kan? Mengumpat juga. Sebab tu dosanya besar macam makan bangkai mayat saudara itu dosa orang mengumpat. Mengumpat ni skamer yang kita tak perasan. Siapa skamer dia? Syaitan. Dia sibuk skamer, hilang 100,000 hilang. Tapi yang hari-hari tu skamer dia apa? Syaitan. Cerita lah pasal dia cuma bodoh. Cerita. Woi dia asal, woi awak buka. Cerita apa hari ni? Cerita pasal orang tu bodoh. Cerita. Aibkan orang. Betul? Tak ada cerita lain. Tu. Apa ruginya orang mengumpat ni? Sampai Nabi ditunjukkan begitu. Kenapa? Sebab apa? You akan muflis di akhirat. Akaun awak kosong. Dulu pergi masjid tiap hari, pergi surau, sembahyang jemaah tak tinggal, sedekah banyak, pergi umrah 2 kali, haji 3 kali, jumpa Allah, dapat tangan daripada tawa, dapat tangan kiri juga, amalan tak. Kenapa? Macam tak percaya lah. Aku banyak baca Quran, rupanya tengok apa? Kosong. Kenapa? Sebab rugi orang mengumpat ni, kebaikan kamu akan ditransfer ke apa? Bank orang yang bank pula. Ditransfer ke akaun orang yang kamu umpat. Rugi tak? Sangat rugi orang mengumpat. Ingat mengumpat ni. Cerita lain elok. Yang baik-baik. Kat belakang tu pun mengumpat aku. Rugi sebab Ustaz wah mengumpat tu. Okey? Saya tak mengumpat, tapi ini cerita betul. Memang cerita betul lah mengumpat tu. Adalah sebagai alasan kan? Ada. Ustaz, saya nak cerita. Ini bukan mengumpat, ini memang betul. Cerita. Memang betul lah tu. Mengumpat tu memang cerita betul. Yang aibkan orang dalam dunia. Betul. Kalau tipu, cerita tipu namanya apa? Kita cerita pasal orang lain yang tak betul kan? Cerita orang namanya fitnah. Itu tak betul. Tapi kalau cerita tu betul, kau mengumpat lah tu namanya. Tak kata dia pandai buat fatwa sendiri.
Ini cerita betul, bukan umpat. Dia nak cari lesen untuk apa? Mengumpat kita di depan. Okey ya? Cukup kan? Cukup kan? Cukup, insyaAllah kita akan bertemu. Maknanya saya akan ada jumpa lagi ya. Saya ingat macam lah, ada lagi. Kita akan jumpa lagi. Jadi kita kena peluang lah kan, nak masuk bulan Syakban ini. Kita ada ubah lah, menjaga sikit lah puasanya, sikit-sikit latih-latih kan. Nabi bulan Syakban antara yang banyak lah ya berpuasa. Kenapa? Besok bulan Ramadan orang lah peranjat kan, kaget 30 hari terus, kaget perut tu. Lepas tu dia bagi apa? Wamak dulu. Latih. Banyakkan amalan. Ini saya nampak ni tuan-tuan datang ramai ni, saya ingat itu mungkin ada aura. Betul kan? Ataupun kebetulan saja-saja datang. Ataupun ibadat bermusim. Ada kan? Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tahu apa? Kita perah-perahan lah ya. Kita nak jadi siapa? Orang yang title paling baik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Gelarannya apa? Tan Sri hamba. Okay? Hamba maknanya hamba yang paling kuat penghambaannya kepada Allah. Itulah hamba yang paling baik di sisi Allah, paling tinggi. Okay? Banyak Allah telah sebut ya. Rasul Al-Mulk pun Allah telah sebut hamba. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in khalaqal mauta wal hayata. Semua hamba lagi. Hamba. Tinggi. Jadi kita jangan jadi macam tokeh lah pula nak lawan Allah Ta'ala, tak boleh ya. Baik tuan-tuan, setakat ini saja pertemuan kita pada malam ini. Ada apa-apa? Ni atas dulu kan? Ada ya? Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim wa billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sedikit perkongsian ya, pengajaran daripada Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.